Sebelum kita mulakan chapter review, di sini aku nak highlight channel Usamah Property Agent yang menyajikan konten-konten berkenaan rumah. Channel ini sangat-sangat membantu bakal pemilik rumah sebelum membuat keputusan wajar atau tidak sesebuah rumah itu untuk dibeli. Channel ini juga turut memberikan cadangan the do and the don'ts sebelum memiliki sesebuah rumah. Usamah juga memiliki banyak senarai rumah-rumah yang berbaloi untuk dimiliki. Dan sekiranya anda ingin membeli rumah, berundinglah dengan Usamah kerana beliau adalah top 1 agent sub-sales di Chester tahun lepas. Bahkan banyak membantu klien menjual properti mewah seperti semi-D dan bungalow. Link channel dan WhatsApp link Usamah aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Guys, sekejap je. Alright, kepada korang yang berminat untuk dapatkan baju nikah yang aku pakaikan ini adalah baju design nikah yang terbaru. Depan dia macam ni. Ni belakang dia macam gini, memang smart gila. Korang boleh tekan link dekat description untuk WhatsApp dengan admin, okay? Dan kalau korang nak dapatkan baju North Face dan Manilism, baju ni buy one free one tau. Beli baju North Face, percuma baju Manilism, percuma perfume, percuma lanyard dan percuma action figure ini. Segera hubungi admin dengan menekan link di ruangan description. Dalam One Piece chapter 1111 yang lepas, kita telah melihat Monkey D. Luffy tetap menggila walaupun kali ini dia telah menghadapi dua Gorosei sekaligus, iaitu Saint Topman Valkyrie dan Saint Jegar Siasatan, di mana kita dipertunjukkan dengan satu adegan yang cukup mengagumkan dari Luffy yang menukar pertempurannya menjadi sebuah medan persembahan baseball, di mana Luffy telah mematah balikkan semula serangan dari Saint Satan dengan kayu baseballnya, dan keadaan itu telah menyebabkan tiga Gorosei sekaligus, iaitu Topman Valkyrie, Satan dan Jupiter telah terkena ledakan dari bom Saint Satan. Namun itu bukanlah penamatnya, kerana Gorosei ini terlihat masih bertahan. Di bahagian yang lain, kita dapat melihat Saint Marcus Mars yang telah bertemu York untuk menanyakan di mana keberadaannya tempat berlangsung broadcast Vegapunk ini. Dan di akhir chapter tersebut, finally, the ancient robot kembali bangkit setelah ratusan tahun tidak berfungsi. Dan kata-kata pertama yang keluar darinya adalah I am sorry, Joy Boy. Namun di chapter kali ini, walaupun setiap Gorosei terlihat semakin terdesak kerana mereka tidak mahu rancangan mereka di Egghead ini gagal begitu saja, dan chapter ini juga memberi progres yang cukup banyak tentang apa yang bakal berlaku di Egghead ini. Jadi inilah dia review One Piece chapter 1112. Eikono Yarorumo! Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan seorang Marine telah menjerit dengan mengatakan semua unit pasifista Mark III telah berjaya dilumpuhkan. Namun jangan berhenti menyerang kerana kita tidak boleh membenarkan Yonko Mugiwara terlepas dari pulau ini, kerana musibah akan berlaku sekiranya Jewelry Bonnie berjaya lolos. Di panel seterusnya, kita ditampilkan dengan Saint Ethan Baron V. Nasujuro The Bakotsu dalam wujud hybridnya yang telah selesai menghentikan setiap pasifista yang ada di Egghead Island, sambil Saint V. Nasujuro berkata, dia hanyalah kanak-kanak yang berusia 12 tahun, namun kau telah berikan kepadanya kuasa yang mampu untuk menghancurkan seluruh negara. Perantangan kau, Vegapunk, sama bodohnya dengan kebiadaban dia. Sambil mengungkapkan kata-kata itu, kita dapat melihat Saint V. Nasujuro The Bakotsu ini telah berlari menuju ke suatu kawasan yang masih belum kita ketahui. Kemudian babak menunjukkan adegan Oimo dan Kashi, di mana kita dapat melihat Kashi dan Oimo yang sedang berlari. Kashi berkata supaya mereka segera pulang ke kapal, manakala Oimo bersetuju dengan mengatakan ada satu sosok yang menakutkan telah muncul. Setelah mereka berjaya melarikan diri, kapal Marine telah meletupkan kawasan di mana mereka telah berada tadi. Dan di panel kecil ini, kita dapat melihat sedahsyat apakah ledakan dan impak yang dihasilkan oleh meriam kapal Marine tersebut. Dan di panel ini, kita dapat melihat dialog daripada seseorang Marine yang mengarahkan supaya jangan membenarkan pasukan gergasi tersebut meninggalkan pulau Egghead, dan mengarahkan seluruh pasukan Marine yang berada di situ untuk mensasarkan kapal milik Elbaf tersebut. Dan anggota Marine itu juga mengarahkan supaya menggandakan pasukan di bahagian timur laut pulau Egghead. Kemudian scene beralih ke arah Frankie yang sedang berada di persisiran pantai Egghead bersama sebuah kapal gergasi milik Elbaf. Di panel ini, kita dapat melihat satu pertembungan yang bakal berlaku, di mana seorang Vice Admiral
Red King telah bersiap untuk menyerang dan dia berkata bahawa dia tidak akan membiarkan mereka terlepas. Dan ternyata Frankie langsung tidak terkesan dengan Red King. Sungguh pun beliau berada pada jawatan Vice Admiral. Kemudian Frankie memberi satu tumbukan tepat ke wajah Red King. Strong right membuatkan Vice Admiral berleher belut itu seolah-olah dikalahkan dengan hanya sekali henjutan Frankie. Kemudian dari atas tubuh seorang gergasi, kita dapat melihat di panel ini Bonnie telah terjun sambil mengarahkan gergasi tersebut untuk menjaga tubuh bapaknya dan bersiap untuk menghajar seorang lagi Vice Admiral di situ yang bernama Pomsky. Pomsky sambil melompat ke atas untuk mencabar Bonnie, mengarahkan Bonnie untuk bersiap sambil mencemuh Bonnie dan mengatakan bahawa mereka tidak akan membenarkan Mugiwara Pirates melarikan walaupun satu senjata perang milik mereka. Bonnie kemudiannya sempat menyentuh wajah Pomsky dan serta-merta menukarkan tubuh Pomsky ke wujud kanak-kanak dan sambil mengatakan bahawa bapaknya bukanlah senjata. Bonnie menendang Pomsky dan mengatakan bapaknya adalah seorang hero. Dasar dagu sumbing. Jadi dari sini nampaknya Vice Admiral yang dihantar untuk menghentikan Bonnie dan yang lain-lain hanyalah memalukan kerana walaupun tanpa sebarang top kru dari Mugiwara, mereka tidak mampu memberikan sedikit ancaman pun kepada Bonnie dan yang lain. Kemudian adegan telah menunjukkan keadaan di level phase di mana pada ketika itu siaran langsung Vegapunk akan bermula lagi 4 minit dan kita dapat melihat Saint Marcus Mas The Itsumade ternyata telah tiba di ruangan bilik tersebut bersama York. York berkata tidak diragukan lagi, video itu dirakam di sini. Tetapi sebelum sempat York menghabiskan kata-katanya, ternyata secara tiba-tiba Saint Marcus Mas telah memberikan satu serangan laser yang cukup mengerikan sehingga hancur keseluruhan bilik itu. Lalu York berkata, "Tunggu, hey, tunggu, jangan bertindak melulu." Dan ternyata suara dari rakaman itu masih didengari, menandakan ia masih belum dapat dihentikan oleh Marcus Mas. Dan York berkata lagi, "Lihat, kan, ia masih tidak berhenti. Kalau aku Stella, aku pasti menyembunyikan transponder snail itu di tempat yang lain." Namun Saint Marcus Mas menjawab, "Jadi kalau begitu, kita hancurkan saja seluruh makmal ini." Tapi York mengatakan bahawa itu adalah tindakan yang sangat bodoh kerana aras kedua di bangunan B adalah tempat pembangunan senjata, manakala aras 1 di bangunan B adalah penjana tenaga dan aras 3 di bangunan C adalah tempat semua gas silinder tekanan tinggi dikumpulkan. Jika itu meledak, seluruh laboratorium akan musnah dan itu hanya akan menghancurkan Punk Records. Saint Marcus Mas mengarahkan York untuk mencari jalan kerana York selaku salah seorang daripada satelit Vegapunk pastinya berkongsikan segala maklumat apa yang diketahui oleh Vegapunk. York mengatakan dengan yakin bahawa dia tahu, bahkan dia juga tahu bagaimana ingin menghentikan siaran langsung Vegapunk tersebut. Kemudian Marcus Mas tiba-tiba dapat merasakan suara The Voice, satu sosok hidupan kecil di atas, dan perkara tersebut membuatkan York terkejut dan bertanya, adakah Mars mendengar itu dari Punk Records? Jadi bermaksud Vegapunk telah menyembunyikan transponder snail rahsia itu di dalam Punk Records. Kerana siput transponder itu adalah seekor siput transponder broadcast yang baru sahaja mereka berjaya selesai hasilkan dan siput tersebut berbentuk segitiga pada cengkerangnya. Mengetahui hal tersebut, Marcus Mas segera bertanya York di manakah laluan masuk ke Punk Records. Lalu adegan berpindah ke Stussy dan Kaku. Stussy terlihat lega yang ternyata mereka bukanlah ancaman untuk The Five Elders. Kaku bertanyakan pada Stussy apa sebenarnya monster itu. Stussy mengatakan yang itu berkemungkinan salah satu dari Gorosei. Kaku berkata, "Sudah aku duga, perubahan yang sungguh mengerikan." Lalu Kaku tersenyum sinis melihatkan nasib Stussy yang ditinggalkan nakamanya. Namun Stussy mengatakan bahawa dia yang memilih untuk kekal di ruangan tersebut kerana seseorang perlu tinggal di sini bagi menjayakan misi terakhir ini. Kemudian scene beralih ke adegan Nami, Robin dan yang lain. Di panel ini kita dapat melihat satu suara kesal dari kalangan mereka kerana terpaksa meninggalkan Stussy.
Kemudian Edison menjawab bahawa mereka terpaksa meninggalkan Stussy bagi menyelia command tower. Sebaik sahaja barrier deactivate, maka mereka semua dapat untuk meloloskan diri. Namun seseorang perlu untuk berada di sana untuk menjadi galang ganti buat mereka. Jadi ini adalah pilihan Stussy sendiri. Jadi mereka perlu pulangkan penghormatan dan rasa terima kasih mereka dengan berjaya meloloskan diri dengan selamat. Nami kemudiannya mengatakan yang sudah tentu mereka tidak akan mensia-siakan pengorbanan Stussy. Namun Robbie mencelah, tertanya-tanya bagaimana mereka mampu untuk keluar, kerana perancangan asalnya adalah dengan menaiki Vega Force 01. Jadi bagaimanakah caranya untuk mereka cover jarak tersebut? Dengan persoalan tersebut, bahkan Edison sendiri belum dapat pastikan jawapannya, kerana peluang untuk mereka hancur berkecai adalah 100%. Kemudian Usop bersuara setelah dia selesai menyediakan Coupe de Burst dan mengatakan bahawa mereka akan segera beredar dari Egghead menggunakan Coupe de Burst sebaik sahaja Zoro dan yang lain-lain menaiki Thousand Sunny. Kemudian sekiranya Coupe de Burst tidak berkesan, Usop mengatakan kita akan menggunakan seluruh tenaga dan kuasa yang kita semua ada. Mendengarkan perkara tersebut, Edison merasa sedikit gembira dan mengeluarkan satu pepatah, keajaiban berlaku kerana keberanian mengatasi segala-galanya. Merasakan bahang semangat yang ada dalam kru Mugiwara, Edison menjadi semakin berani dan terus terjun ke arah barrier tersebut sambil mengatakan yang dia akan pastikan Thousand Sunny berlayar semula ke laut. Dan Edison juga menyuruh Mugiwara Pirates untuk mempercayai tindakannya, kerana menurut kiraannya tubuhnya hanya akan hancur 78% hasil impak barrier tersebut. Bermaksud Edison masih lagi dapat untuk diselamatkan. Kemudian boom, satu ledakan telah terhasil di situ dan Edison mengatakan yang ia takkan mati, belum masanya lagi. Melihatkan hal itu, seluruh kru Mugiwara yang berada di situ menjerit memanggil Edison. Kemudian kita beralih ke adegan yang paling ditunggu-tunggu, iaitu pertempuran yang sedang berlaku di antara Awabaka Sencho, Monkey D. Luffy menentang dua Gorosei, Saint Topman War Curie dan Saint Shepard Jupiter. Di panel ini, kita telah ditunjukkan dengan beberapa kapal marine yang dapat merasakan impak dari pertempuran Luffy dan Gorosei. Dan ternyata di panel seterusnya, kita dapat melihat yang perbuatan itu adalah angkara Saint Shepard Jupiter, The Sandworm, yang telah membuka mulutnya seluas-luasnya yang boleh untuk menyedut segala-galanya di hadapannya, termasuk Luffy, Brogy dan Dory. Terlihat Dory dan Brogy juga mengakui kemampuan yang sungguh dahsyat dari si setan cacing tanah itu. Namun itu tidak dibiarkan oleh our hero Monkey D. Luffy, the Sun God Nika, the Joy Boy, di mana Luffy telah menendang satu bangunan dan Luffy berkata, kalau kau lapar, nah lahap ini. Lalu di panel yang selanjutnya, kita dapat melihat satu adegan yang cukup tidak dijangkakan telah berlaku. Bangunan tersebut telah tepat masuk ke dalam mulut Saint Jupiter dan ternyata bangunan itu mampu menutup keseluruhan mulut cacing tanah dan akhirnya sedutan itu telah berhenti. Melihat keadaan tersebut, Dory dan Brogy berasa lega kerana serangan itu dapat dihentikan. Lalu satu adegan yang paling kita tak mahukan ia terjadi telah berlaku, di mana Luffy telah penat dan kehabisan tenaga disebabkan gear 5-nya. Kerana itu, muka Luffy terlihat telah bertukar menjadi semakin tua dan hal itu membuatkan Dory dan Brogy cukup terkejut. Luffy berkata yang dia lapar serta kehabisan tenaga dan memerlukan makanan. Dan setelah itu, Dory pun telah memberikan satu makanan kepada Luffy. Sungguh pun busuk, Luffy terpaksa memakan makanan emergency Elbaf itu bagi mengembalikan tenaganya. Sebaik sahaja mendapat makanan tersebut, tubuh Luffy kembali bertenaga dan hal tersebut membuatkan Dory dan Brogy cukup kagum dengan tubuh Luffy. Kemudian tiba-tiba kita dapat melihat Saint Topman War Curie the Hockey telah datang ke arah mereka. Namun sebelum sempat Topman War Curie menyerang, Luffy terlebih dahulu telah mengaktifkan gear 3-nya untuk menghalang The Hockey ini. Dan di panel seterusnya, kita dapat melihat Luffy telah menyalutkan tangan kanannya dengan haki dan berkata, Gear 3, Gomu Gomu no Red Rock
Lalu di panel selanjutnya, kita ditampilkan dengan satu panel yang memberi penuh nostalgia kepada kita, kerana ini adalah gerakan yang sama ditunjukkan dalam chapter keramat, iaitu One Piece chapter 1000, ketika Luffy berikannya kepada Yakuzu no Kaido sehingga mengejutkan Big Mom. Dan yes, sekali lagi kita dapat melihat tumbukan ini, Luffy menggunakan serangan ini kepada Saint Topman War Curie. Namun terlihat War Curie telah mensalutkan kepalanya dengan haki. Namun serangan itu langsung tidak memberi kesan kepada Topman War Curie. Malah Luffy sendiri yang merasakan kesakitan yang teramat sangat. Dan keadaan itu dilihat oleh Dory dan Brogy. Kemudian babak beralih ke arah pintu belakang Lebo Stratum. Dan di panel ini kita dapat melihat satu jeritan yang sangat kuat menandakan ketakutan. Ternyata di panel ini kita dapat melihat kaki ketam milik Satan telah pun berada di sana. Dan segera babak beralih pula ke arah timur laut Egghead, yang mana keadaan di sana juga sama, iaitu Saint Ethan Baron V Nasujuro telah pun sampai di sana sambil kita diperlihatkan yang Nasujuro telah berjaya menumbangkan salah seorang gergasi di situ. Dan sekali lagi babak segera beralih pula ke arah Punk Records di Lebo Stratum, dan kita dapat melihat siaran langsung bakal bermula lagi 1 minit sahaja lagi. Dan di panel ini Marcus Mars telah kembali ke wujud manusianya, dan di sini kita dapat melihat yang Marcus Mars telah berjaya menjejaki siput transponder broadcast berbentuk segitiga yang dimaksudkan oleh York awal tadi. Melihatkan siput segitiga itu, Marcus Mars berkata, ini sudah pasti siput yang dimaksudkan. Nampaknya nasib tidak menyebelahi kau, Vegapunk. Dan di akhir panel chapter ini kita dapat melihat seolah-olah bubble dialogue yang menunjukkan Mars seolah-olah blank setelah melihat perkara yang berada di hadapannya. Dan chapter 1112 pun tamat. Alhamdulillah, chapter ini berakhir dengan sebuah kabar gembira bahawa next week manga akan keluar seperti biasa. Dan guys, sekali lagi jangan lupa bagi yang nak layan aku review chapter Boruto, korang boleh pergi ke channel Mampan Studio, sebab lepas ni aku akan hasilkan banyak teori dan juga fakta-fakta dan chapter review di channel Mampan Studio berkenaan dengan anime Boruto dan anime-anime yang lain. Jom kita tengok sikit chapter review aku untuk manga baru Boruto. Boruto berkata, cukuplah dengan perkara itu. Sekarang Shinju itu adalah masalah utama kita. Apakah mahu lakukan bersama aku? Kawaki menjawab, jadi kau meremehkan aku? Setelah itu secara tiba-tiba Kawaki telah menyerang Boruto dengan kemampuan Daikokutennya, di mana Kawaki telah berikan beberapa serangan batang rod hitam ke arah Boruto. Namun terlihat Boruto dengan mudah mengelak serangan tersebut. Jadi setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Kebanyakan manusia tidak suka untuk mendengarkan hal ini. Namun sesebuah hubungan yang berkekalan itu memerlukan kadar tolak ansur yang cukup tinggi. Kita perlu menerima bahawa pasangan kita itu sudah semestinya tidak sempurna, kerana yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan, kesakitan dan kejengkelan adalah sesuatu perkara yang kita tidak dapat untuk elakkan. Namun persoalan sebenarnya adalah, adakah kita sudah bersiap untuk bersemuka dengan jatuh bangun dalam perhubungan ini bersama-sama? Cinta adalah dengan kita mengenali bahawa pasangan kita sudah pasti memiliki kekurangan, kelemahan, saat-saat di mana dia merasakan curiga terhadap kita. Bahkan hal tersebut sama juga sifatnya kita. Mencintai adalah berarti menerima ketidaksempurnaan dirinya, bahkan melihat melampaui apa sahaja pergaduhan kita sebelum ini, kesalahfahaman kita sebelum ini, dan kesalahan kita sebelum ini. Dan ini bakal melahirkan kesedaran bahawa kesempurnaan itu tidak wujud dalam perhubungan. Namun apa yang wujud adalah usaha kita untuk bersama pasangan kita, untuk terus kekal bersama. Dan segala-galanya adalah proses pembelajaran kita untuk memaafkan, berkomunikasi dan matang bersama-sama. Mencintai adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk setia, pilihan untuk bertarung, pilihan untuk membina sebuah perhubungan yang kukuh bersama-sama walaupun dalam keadaan yang sukar. Cabaran ini bakal mengukuhkan tali percintaan kita, kukuhkan hubungan kita, dan jadikan percintaan kita bersama pasangan kita semakin real dan sempurna. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi